أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dapat kita bertemu sekali lagi pada masuk awal bulan hari ini, bulan Februari, bulan 2 tahun 2023. Alhamdulillah diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menyambung lagi bacaan kitab kita, muzakarah kita, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab yang biasanya belajar ataupun mengaji oleh pondok-pondok, sekolah-sekolah agama, biasanya tak tinggallah kitab Bidayatul Hidayah, iaitu kitab permulaan hidayah. Hidayah ramai orang dapat, tetapi kalau tak mengaji, tak kemah, tak tahu, tak perelok ke, maka ianya menjadi macam air hujan lalu di atas daun ataupun daun keladi, habis lalu tak bekah. Maka kenalah kita belajar, kena tahu. Jadi alhamdulillah kita telah pun beberapa sesi, beberapa kali kita buat bacaan 2 kitab pada satu malam. Kitab pertama iaitu lebih banyaklah masanya kita baca kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Maka di hujung sekali pada kuliah kita akan baca juga masalah furu' ataupun cabang dalam fiqh, iaitu dalam satu kitab yang diberi namanya Jawharatul Fiqh fi Masailil Furu'iyyah li Syafi'iyyah, iaitu satu kitab yang dikarang oleh Syekh Qamarul Lail, iaitu pensyarah di Pondok Moden Kandis. Beliau ni merujuk dalam kitab soalan-soalan dan jawapannya adalah daripada kitab Fathul Mu'in, dan juga dirujuk juga dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi beliau ni seperti biasa kita baca selalulah sebagai muqaddimah. Beliau meminta untuk kalau sekiranya nak baca kitab beliau ni tak ada masalah gapo, tak perlu bayar royalty gapo. Ya, tak ada kitab ni dijual di pasar raya, tak ada. Ja'far Awah tak ada. Maka di tangan dia sahaja ada. Maka ambo ambil photostat di tangan dia. Dan hak ni pun tak photostat lagi, dan start baca luar dah. Dulu ambo baca di pondok tak kenali je. Lah ni start pada Pak Ahmad Masjid Mukim pada Pak Ahmad tepi jalan kan, Pasir Putih. Ya, baru start minggu lepas. Mengajar tiap-tiap mana berturut-turut lah, tetap. Jadi Syekh Qamarul Lail ni dia minta untuk kita hadiahkan suratul Fatihah kepada orang yang boleh terdorongnya beliau mengarang kitab ni sampai 6 jilid.
Jilid ni jilid pertama kita baca ni, baru pertama pun setengah hijrah. Ada lagi 5 jilid lagi. Banyaklah persoalan-persoalan fiqh ni. Beliau asalnya sebelum daripada diberi idea oleh Haji Suhaimi bin Muhammad, kawan beliau, iaitu abai sulung kepada mantan Menteri Agama, abai sulung kepada Dr. Zulkifli. Haji Suhaimi bin Muhammad satu kelas dengan Syekh Qamarul Lail dulu, waktu ngaji dulu. Beliau ni minat sangat kitab fiqh sehingga mana sebelum daripada masuk kelas dia akan baca dulu kitab fiqh. Mana hak dibaca berasa tak faham, dia akan tanda selalu untuk ditanya untuk guru dia. Minat. Waktu ngajar jumpa kalau betul dia ulah dia faham dah beres, tapi kalau tak faham dia akan tanya pula. Lepas habis kelas baca pula, dia kata baca sampai ke puas baca. Petang baca pula, nak ingatnya. Malam nak tidur baca pula. Itulah hari-hari minat doa kepada fiqh ni. Dia ni sampai dia jadi ahli fiqh. Dua bilik rumah dia tu memang penuh dengan kitab fiqh ya. Jadi beliau ni diberi nasihat oleh Syekh Suhaimi bin Muhammad, iaitu abai sulung kepada mantan Menteri Agama. Oleh kerana nampak Syekh Qamarul Lail ni pada waktu duduk belajar mula-mula rasa suka sangat, siapa ngapa kitab Fathul Mu'in. Dia ngapa 2-3 lah dia ngapa khitab tu panjang banyak, ngapa. Maka tak ada orang suruh, tak ada tok guru suruh pun. Kerana minat sukanya ngapa siapa. Maka Syekh Suhaimi kata, entah tak payah ngapa. Oh berat nak mengapa. Dia kata nak pikir hak ni pula. Dia kata berat ni, banyak dah nak ngapa. Dia kata tak payah ngapa mata dia. Entah ngapa soalan dan jawapan dia. Entah ngapa masalah hak duk bicara ke dalam kitab dia. Maka dia pun hadiah sebutir buku untuk dia karang kitab. Dia kata kita ambil buku ni, kita tulis soalan, apa kita tulis jawapan. Tulis soalan, tulis jawapan. Telitah ke apa dia ko, orang tanya ko, ustaz tanya, pak ustaz jawab balik ko, kita tulis. Maka dia pun tulis. Daripada tahun 87 dia start. Masa tu dia umur 19 tahun. Boleh kira lah umur dia muda lagi lah kiranya. Baru 50 lebih tak silap. Umur 19 tahun dia start karya tahun 87 masa tu. Dan bila dikarir dia dirujuk kepada tok guru yang tengah mengaji masa tu, dia panggil Tuan Guru Haji Hasan Ismail, ataupun orang panggil Tok Guru Haji Hasan Mentua. Dan yang kedua iaitu Haji Muhammad Yusuf, Haji Mak Syurga. Jadi dia minta kita hadiahkan Fatihah kepada mereka ni. Pertama Haji Suhaimi Muhammad, yang kedua hadiah Fatihah kepada Haji Hasan Ismail ataupun Haji Hasan Mentuan, dan yang ketiga kepada Haji Yusuf, Haji Muhammad Yusuf ataupun Haji Mak Syurga, gelar dia. Dan mufti pada ketika tu iaitu Datuk Haji Ismail, Datuk Haji Ismail bin Yusuf, mufti Kelantan. Dulunya mufti Kelantan, ahli fatwa Kelantan, lama duduk mengajar di Pondok Moden Kandis. Masa duduk ngaji dulu pun ada 5 orang ahli fatwa duduk situ. Cuma mu sukanya dalam 4-5 orang ahli fatwa tu, bila ada masalah nak bicara tentang fatwa Kelantan ada isu, maka dia minta Ustaz Qamar ni, Syekh Qamar ni salah seorang tempat rujuk juga. Sebab dia ahli fiqh. Panggil walaupun dia tak duduk pun dalam ahli fatwa, tapi dipanggil untuk perbincangan antara ahli-ahli fatwa. Jadi kita hadiahkan juga kepada Syekh Qamarul Lail, iaitu nama dia Qamarul Lail bin Haji Muhammad. Dan tidak lupa juga kepada kitab yang dia rujuk utama, iaitu kitab Fathul Mu'in, pengarang dia nama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Dan yang ketiga seterusnya iaitu kitab kedua yang dibuat rujuk ke, iaitu kitab I'anatul Talibin, iaitu pengarang dia kita hadiahkan juga kepada Syekh Abu Bakar Syata, Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, iaitu salah seorang daripada guru Tok Kenali yang Tok Kenali sempat belajar secara berdepan bab fiqh.
Tok Kenali ngaji kitab yang At-Talibi ni dia dengan pengarah sendiri. Kita hadiahkan juga kepada Tok Kenali, dan kita hadiahkan Tok Kenali nama dia Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad. Dan kita hadiahkan juga kepada ibu ayah kita, tok nenek kita, pasangan-pasangan kita, sama ada ke tak ada dah ke, hadiah juga insya-Allah. Moga-moga diberkati majlis ilmu kita. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita ni telah pun berakhirnya tajuk tajuk yang kita belajar pada 2 minggu lepas, tajuk bab mengenainya adab masuk tandah. Rasa tak? Betul. Betul. Adab bab masuk tandah. Dan pada malam ni adalah kita sambung, iaitu tajuk baru, iaitu tajuknya bab berwuduk dah. Bab berwuduk. Okey, hamba duduk ambil dalam kitab fiqh duk cari, sebab ada tanda tepi tu dhabitnya kelebihan. Sebab adab berwuduk ni yang kita bab siwak. Dalam fiqh ni ada tanda kelebihan bersugi. Betul. Okey. Kita tanda dulu sini. Lopak muka surat 21 dah. Letak tepi dulu. Okey. Jadi berwuduk ni apa yang kita kena belajar adab berwuduk ni? Benda yang kita ambil sama 5 kali tu hak cerak dah. Hak tu hak cerak dah, hak wajib dah. Hak kita ambil lebih pada tu pun banyak kali dah. Apa yang kita perlu belajar? Apa? Kenapa jawapan dia adalah kerana kita nak biarlah setiap saat kita, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, semuanya perfect. Semuanya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diredai Allah. Itu paling penting sekali. Kalau kita ambil dengan cakduh, dengan lebih kurang, dengan tidak sempurna, maka lebih kurang budak kecil lah ambil. Supaya budak tadika ambil. Kalau kita ni ambil ala kadar juga. Jadi apa beza budak tadika belajar wuduk dengan kita belajar berwuduk? Ada beza. Pengisian tu. Itu sebab perlu adanya adab ketika berwuduk. Barulah Imam Ghazali bubuh adab ketika berwuduk ni. Bukan saja-saja. Mengaji wak gapo ustaz, mari nu kebakian nu, mari kalau keren. Ya bab berwuduk. Rugi kalau kita fikir gitu. Rugi. Sebab apa? Sebab banyak rahsia-rahsia dalam berwuduk ni. Banyak. Okey. Sebelum daripada amba teruskan tajuk adab berwuduk, baru ni ada lagi beberapa orang yang request. Dia kata dia nak kitab. Amba pun tak ingat dah siapa dia nak kitab. Ada orang putih yang dia ambil rumah saat ni. Tu pun Jawi dah putih je. Minta maaf kalau siapa-siapa nak, tolong kat tangan pembantu amba ambil. Nak Jawi ke Rumi? Jawi. Sunni ya meh akan datang. Rumi ada 3 butir. Siapa dia nak? Orang nak ke? Sebabnya kita nak start masuk bab doa dah ni. Jangan jalan macam Masjid Kasar. Masjid Kasar dia relax. Pada mula-mula mari tu 100 butir tak cukup. Rumi jangan ada tinggal. Rumi Ini Allah. Rugi. Tak padan. Kalau dengan kereta paling murah Azia tu dah puluh-puluh ribu, dah ni 20 riyal. Dah murah doa-doa lah. Kita kata dengan ilmu dia dalam, dan doa-doa yang kita boleh tengok sebelum pada kita boleh ngapa. Masjid Kasar dia ambil banyak sampai lebih 100 butir tak cukup. Ada hak jual wakaf pun ada, beli bagi pun ada. Dah Tain belajar, tain siapa mukaddimah ni, tak banyak doa lah mana. Jadi start moting tak bawa. Tak bawa. Lepas besok tak bawa, Allah bisa tegar biasa. Tak bawa. Masuk tapa tain doa, berebut mikir pula nak cari. Nak catik tak ada.
nak dengar, nak ulang balik pun tak boleh. Nah, tak tahu mana nak start. Maka last sekali mari tanya juga ustaz, tak ada kau lagi kitab amo beli dah dulu tak jumpa cari. Ada tak bawa, tak ingat dah lah. Nah, dia makan tikus tahu. Nah, agak jumpa cari, mari beli pula, mari tanya, sahab pula kita kena bawa. Jadi siapa dia nak lagi dah. Sebab kita nak start masuk tempat doa dah ni. Doa ada. Nah, sebab kalau tengok muka surat apa ni, akhir tajuk ni, muka tajuk bab berwuduk ni, muka surat 25. Hadisnya berbunyi apa dia? Annaman dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahul ma. Hadis ni kemahnya apa dia? Barang siapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, menyebut di sini iaitu berdoa, memohon, meminta, merayu kepada Allah ketika berwudu, maka Allah akan menyucikan jasadnya, iaitu jasmani dan rohani. Cuci jasad rohani dan jasmani. Bukan jiru hai bau seluruh tubuh dah, rohani dan jasmani. Akan tetapi sekiranya sesiapa yang tidak menyebut nama Allah, hak kita lah tu, hak sama-sama hak kita. Apa dia dapat? Tidak menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka jasadnya tidak suci kecuali anggota yang terkena air sahaja. Iaitu di situ ada rahsia di ketika berwuduk ni, ada satu rahsia boleh menyucikan keseluruhan jasad rohani dan jasmani. Nampak basuh tangan sampai siku je. Nampak lak sikit je, sapuh kepala sikit je, telinga sikit je, rupa-rupa je cuci pah atas belakang, rupa-rupa je. Pah punggung, pah paha. Setuh ke tak? Dah. Lagu mana cara? Kalau kena pada cara. Jadi nak ayatnya ada doa-doa yang akan kita baca, insya-Allah kita akan sama-sama kongsi daripada minggu ke minggu. Nak boleh ke habis banyak muka surat kat lah ni. Jadi hok mana dok lagi tak ada buku ayat, tak ada buku kena ayat. Kena ambil lah gugi, kita ambil. Jadi gugi dapat basuh anggota biasa je. Anggota wuduk sahaja. Okey. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi ad-darin am ya rabbal alamin. Tak ingat bab buku. Saat ni Abang Johor pesan saat ni. Sebelum terlupa dah, iklan pula. Apa ni? Amu wakil kepada dia lah. Kadang-kadang orang ambil dua minggu lepas pun ada. Nak ambil malam ni tak ada duit tak bawa, tak ada masalah. Bayar aku Abang Johor dah. Wakil ke dia. Ikutlah. Minggu depan, 2 minggu lagi pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada alung tak kejar, jangan bebel. Okey, kita masuk waqala al-musannif rahimahullahu taala. Katanya musannif dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab adab berwudu, bab adab berwudu. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Apa ya ada adab-adab begitu begini? Masuk tanah pun ada adab. Nak kecing pun ada adab. Nak ambil ismail pun ada adab. Nak tubik masjid ada adab. Nak masuk masjid ada adab. Jadi, apa ya ada belakang ni? Akhlak kena comel apa? Maka Rasulullah yang ambil, katanya Rasulullah diutuskan ke atas muka bumi ni, nombor satu yang kewajipan pada diri dia adalah untuk memperbetulkan akhlak umat dia. Aku diutus ke atas muka bumi. Maksudnya satu-satunya sebab aku diutuskan di atas muka bumi ni untuk mempercomelkan akhlak. Kalau tidak jadi akhlak jahiliah belaka lah pokok kita. Nak comel akhlak. Ngaji agama, tapi kalau tak ngaji akhlak, maka jadi kurang ajar. Hebat dia ustaz, dia profesor ustaz, tapi adab dia tak ngaji, maka jadi profesor kurang ajar. Dia Tan Sri ustaz, datuk kurang ajar. Dia tak kira datuk ke, sahib bersamahah ke. Kalau dia tak ngaji bab adab, maka dia jadi kurang ajar, tidak beradab, tidak menghormati ulama. Boleh nganying ke ulama, sebab apa? Sebab tak ngaji adab.
Adat daripada mana? Daripada ilmu tasawuf, iaitu bunga kepada tasawuf. Tasawuf tu pokok. Jadi bunga dia adalah adab. Jadi Nabi diutuskan untuk nak cerita bab bunga-bunga dalam ilmu tasawuf. Jadi kita kena belajar. Jadi adab berwuduk ni ada. Imam Ghazali kata gapo? Apabila kamu selesai daripada beristinja, fa idza faraghta. Mati kita ada Imam baru malam ni deh. Alhamdulillah, hamba baru jumpa tadi. Alhamdulillah. Ayah haji baru sampai, alhamdulillah. Silakan Ayah haji. Alhamdulillah. Mungkin ada orang baru tak biasa ke mana. Dia kata, "Mana ustaz ni tak baca ku Arab ni." Hamba ni terus baca ku bahasa Jawi Melayu kita terus dah. Tujuan ke apa? Untuk senang hamba nak bobel. Senang dan cepat untuk nak sapa poin hak hamba nak sapa. Jadi nak ulah lagi, nak baca Arab lagi. Dia membaca Arab kena i'rab pula. I'rab pula. Kalau tak i'rab salah pada sisi pengajian hamba pula. Untuk guru hamba marah kan hamba. Jadi hamba mengajar orang awam, mengajar dengan kaedahnya baca Jawi selalu dengan ulah selalu. Gitu. Kena faham lah. Ada Arab, kita tak baca dah. Kita terus baca terjemahan terus. Tu sebab kita ambil kitab ni. Kitab ni dia ada terjemahan daripada orang Kelantan sendiri yang terjemah kitab ni. Syekh Abdul Ghani Jabalul Marak. Sedap nama dah. Syekh Abdul Ghani Jabalul Marak. Jabalul Maraki. Duduk depan Bukit Marak sebenarnya. Okey. Apabila kamu selesai daripada beristinja, maka kamu jangan tinggalkan bersugi. Sini kita start ni. Selesai. Tajuk beristinja selesai dah. Tajuk buai air besar, tajuk masuk tandah, selesai belaka dah. Maka start daripada bermulanya selesai belaka, maka bermula daripada berwuduk ni adalah nombor satu, perbuatannya adalah bersugi, bersiwak. Siwak ni besar ni, siwak-siwak ni. Ramai orang buat tak tahu bab siwak ni. Hamba sendirinya bagus juga baca banyak kitab. Sini baca, batu satu. Jadi kalau musim bab siwak saja banyak kali lalu. Dia lalu banyak kali. Sebab apa? Sebab lalu banyak kali. Sebab masjid ni pun baca, siapa masjid tu baca pula. Jadi bab siwak bila-bila baca pun hamba sendiri pun tinggal juga. Jadi hamba baca untuk ingat diri hamba juga. Tak semua le poket ni nak cari takut tak ingat. Tapi tak ingat juga kadang-kadang. Kalau ada atas mari tak usah cerita. Kalau le poket pun tak ingat nak ya buinya. Barang ingin napung, ingin berdoa barang tak ingat juga. Tapi kita nak share jalan hari ni bab apa? Awal-awal sunat kepada berwuduk dari segi perbuatannya adalah bersiwak. Tapi dari segi bacaannya, dari segi mulut sebutannya adalah a'udzubillah dan basmalah. Bismillah dan a'udzubillah dulu, lepas tu bismillah. Okey. Tu dari segi, lepas tu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tu adalah bacaan sunat pada berwudu. Perbuatannya ke mana? Bersiwak. Bersiwak ni bukan sunat untuk semaya saja, tidak. Sunatnya banyak. Bermula pada tajuk ni dia panggil berwudu, lepas tu semaya. Nak baca kitab pun sama, sunat bersiwak. Nak baca Quran pun sunat bersiwak. Nak tidur pun sunat bersiwak. Lepas makan sunat bersiwak. Sebelum makan pun sama, sunat bersiwak. Bangun tidur, nak tidur, banyak tempat. Setiap apa sahaja nak buat benda molek, maka disunatkan bersiwak. Maka katanya Imam Ghazali, dia kata bila selesai beristinja, maka jangan tinggalkan, dia kata pertama bersiwak. Maka selepas daripada beristinja pun suruh bersiwak juga. Nak ayat sunat besar. Fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitani. Dalam hadisnya kata siwak-siwak ni gapo dia, fungsi dia? Katanya dalam hadis ni kata bersugi itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membenci bagi syaitan.
Hanya manusia kita semua ni boleh menghadap Allah, boleh bertemu Allah, boleh masuk syurga bukan semata-mata kerana ibadah kita, bukan. Bukan semata-mata zikrullah kita, bukan. Masuknya kita dalam syurga Allah kerana kasih sayang dan redha Allah. Lepas tu kita semaya ni adalah arahan. Arahan ta'abbud kita kepada Allah, dan memang hijau kita pada Allah, dan memang dibayar pahalanya banyak, disimpan di dalam akaun yang diberi nama ataupun digunanya di syurga seksa. Tak willa ni, kalau willa ni tak muat poket, tak muat rumah, nak simpan mana tak tahu. Kalaulah sekiranya pahala tu diterjemahkan kepada duit dan diberi segera kepada kita, nak tak mana nak ayat ni. Banyak tak banyak doa. Banyak. Kita yang jadi kemalas ni sebab tak nampak. Kalau nampak, aloh. Tak ada setara lima ni lipah pahlawan. Sebab apa? Sebab mari menghadirkan majlis ilmu ni, apa dia? Lebih afdal daripada ibadat sunat 60 tahun. Majlisu fiqhi khairan min ibadati 60 sana. Menghadiri majlis ilmu ni, memahami agama Allah adalah lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Kalau tahu hak ni, tinggal kedah, tinggal kerja, mari belakang. Duk cokah tak apa, tak ada peng, tak ada gapo, tidur pun boleh pahala juga. Apatah lagi kita mendengar pula. Okey. Jadi apabila lagu tu selesai daripada beristinja, selesai daripada belakang ni, maka bersiwak. Bersiwak bukan setakat untuk bersihkan mulut saja. Bahkan bersiwak ni dapat nombor satu, paling penting adalah dapat redha Allah. Tuh nombor satu, paling penting sekali. Nak masuk syurga dengan redha Allah. Jadi kalau kita nak masuk syurga, kena buat benda hak Allah redha dulu. Kita duduk buat hak Allah suka, banyak Allah suka. Kita buat ibadat sunat, semua Allah suka. Tapi salah satu benda sunat yang Allah kata dia redha, kita tak buat. Apa dia? Bersiwak. Siapa dia? Kita. Rugi. Benda Allah gak ingin napung. Kalau dengan peng ambo ni berat Allah, berat peng lagi. Tengok ni, duduk sebelah-sebelah dalam. Hak ni kalau peko ni senok putih mata. Kalau hak ni peko senyum saja, tak berasa apa satu, kena mata pun relax. Dia ingin napung. Tak guna juga, tang dia tak ingat mari kat. Nombor satu, Allah redha. Nombor dua, setan benci. Kita duduk atas dunia ni nak buat ibadat pada Allah, tak sewi kita diganggu supaya dapat ibadat dengan sempurna. Gapa dia benda? Hak dia terganggu ibadat kita selama kening. Hak siapa kita buat maksiat semua tak berhenti-henti. Lepas taubat, buat pula, lepas taubat, buat pula. Sebab apa? Sebab ada setan. Betul tak? Lah ni ada dah Nabi kata benda hak setan benci, kita tak buat. Kalaulah kita dapat boleh setan ni terasa lahir perasaan benci. Selesai kerja kita, nak ibadat senang. Kenapa tak? Lebih kurang banyak kelebihan ni. Nak baca mana ni kelebihan dia. Sedang molek paling ni sini je kamu baca dua kitab ni, Bidayatul Hidayah dari kitab fiqh ni, Jawharatul Fiqh. Masjid lain dah, masjid lain yang mengajar kitab bidayah saja je. Jadi dalam hak kitab fiqh ni amu ada catat kelebihan bersiwak ni 15. Dan hak campur dalam kepala ada lagi lebih kurang dalam 10 pula, 25 lebih kurang. InsyaAllah kita kasih malam ni. Jadi nak suruh Allah redha dan nak suruh setan benci. Keingin napung, tapi tak buat juga. Orang balik Mekah bui tu gak, bagi suka tu gak, semangat mau balik pergi solat, suka. Tak atas mari buat lagi tiku, tak tahu apa mana. Hak tu golik-golik dah. Dah pun debu tu bi upuk, tambah. Berkulak sampai kau naik upuk setengah-setengah. Tak guna dah. Rugi.
Dalam hadis lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pula satu hadis disusun oleh Al-Ghazali kita dalam kitab ni, dia kata apa? Salatun bisiwakin afdalu min sab'in salatin bila siwakin. Gapo dia kelebihan? Dia kata solat orang yang bersugi. Orang yang bersugi dia solat. Beza lagu mana dengan orang yang solat yang tidak bersugi? Lagu mana beza dia? Nabi kata orang yang solat dia bersugi. Satu solat orang yang bersugi adalah lebih afdal ataupun pahalanya lebih ganda pahalanya daripada orang yang tidak bersugi sebanyak 70 kali ganda. Kita semaya sore dah, kita tahu dah ni. Dah semaya sore nisbahnya dapat serial. Maka kalau semaya jemaah nisbahnya mendapat 27 waktu kita pakat mari semaya. Betul dah. Comel dah tu, pandai dah tu, cerdik bijak dah kita tu. Tapi ada solat lagi sampai 70. Berkolak juga atas mari. Dah, rugi. Jadi kalau nak pahala besar, nak Allah redha, nak suruh setan benci kita sebab hak ganggu gugat kita tengah semaya setan. Dah lah hak time Covid dulu dah kita diarah ke tak wi semaya rapat, duk semaya jauh-jauh dah. Semaya rapat ni tujuannya nak suruh setan ni dah menghindarkan daripada setan, mari duduk ke orang duk bisik lewat kita duk mari ganggu kita. Ni boleh depa sore sekampung boleh mari duduk selo duk makan colek. Setan boleh makan colek kita mari ramanya nak jarak luahnya boleh joget dia. Dah. Lah ni ada lagi besok semaya jauh. Rugi. Semaya jauh ni pun rugi juga. Kelebihan dia banyak. Antara kelebihan bila bersentuh siku ni. Siku ni bersentuh dengan siku lawan, siku saing kita sebelah. Tapi kalau kata duduk tepi dinding jangan dia duduk gasar dinding pula. Dia nak antara kulit dengan kulit bila bersentuhan ada sedikit pergerakan tarik nafas. Dia akan gerak sikit saja pergeseran tu antara kulit hingga kulit, maka akan tercetus satu tenaga yang boleh macam sepang keluarkan satu charge tenaga, boleh charge ke jantung kita. Siapa dia royak? Ni puak-puak pakar-pakar profesor yang buat kajian tentang semaya. Ni rugi kalau kita duduk rapat. Duduk jauh-jauh pula. Hak lelaki boleh kira, hak orang puang pula. Orang puang. Orang puang kata Ustaz Azhar. Mak bawa sejadah pula sejadah nu. Daripada Madinah. Buku besar. Sedap. Sore-sore buku sejadah besar-besar belakang. Sedap baru selesa. Tapi rugi duduk jauh-jauh. Tak kena. Moleknya kena setuh. Bukan setuh jari clicking. Ada juga. Semaya dia jauh dah duk kek ni kaki. Patut kalau jauh pula korkak nak tu kaki kita. Patut nyonyok jari clicking dia duk nyonyok cari jari kita. Geli kita. Gagal kaki kau katok kaki baru tahu dah. Geli. Bukan setuh kaki. Bahu ataupun situ antara tepat itu adalah jumhur ataupun ulama yang kata rapat kisah adalah ditengok kepada siku, bukan tengok kepada jari kaki dah. Okey. Ada juga khilaf tapi lemah sangat. Okey. Pertama kelebihan Allah redha, yang kedua setan benci, yang ketiga pahala sangat besar sehingga lebih daripada 70 kali ganda. Beza orang bersugi dengan tidak bersugi. Rugi. Jadi sekarang ni masalah Jaafar Awah tak ada di Kuala Kerai. Kau ada? Tak ada dah. Jadi kita ada pilihan. Ni nak ayat. Pertama sekali kita boleh guna kayu gapo-gapo pun. Patahlah kayu moktel pun lagi lah. Kayu moktel ke, kayu gapo, kayu getah ke. Kalau tak ada mudarat lah. Kayu gapo, kayu apa orang panggil jambu kapung tu kau lah, jambu siai kau ikutlah, boleh berlaku kayu apa-apa pun yang kesal lah. Cuma tak boleh kelebihan
oleh kelebihan rasa ataupun kayu siwak tu sendiri, sebab dia ada kelebihan suku pula. Tapi dari segi ibadah siwak dapat juga walaupun guna kayu ke apa pun. Itu pertama. Yang kedua, tak ada kayu juga boleh guna apa-apa sahaja kesam. Yang kasar orang kata. Gapo dia? Beruh gigi pun boleh. Jadi bermakna orang tanya saya, ustaz, tak kalau kita niat bersiwak dengan bubuh gigi, bubuh obat gigi Colgate, bubuh daki, bubuh apa orang panggil dali, daki tak ada lah. Dulu daki dah. Dah tukar sebab sensitif nak daki, tak orang geli. Obat gigi dali ataupun fresh and white ataupun tak kiralah. Boleh ke tak niat bersiwak? Jawapan dia boleh. Boleh pahala juga. Allah redha, Allah suka juga. Nah, yang penting niat. Nawaitu kita betul-betul niat kerana Allah, nak dapat redha Allah. Cuma pelik lah, tak kira lah lepas dah orang nak kata takbir kita nak cuma buh gigi tengah pemaya, dekat nak pemaya, bukan dia. Jadi mana hak paling mudahnya ke ni lah. Siwak ni pun banyak sikit. Cuma cara pegang dia ataupun cara gonyah dia yang sunat, yang lebih afdal. Walaupun kalau kita nak cuci satu persatu, orang buat gigi ni pun boleh gigi, betul tak? Gigi siapa cuci betul-betul boleh juga. Tapi untuk orang jadi sebagai nak ambil pahala sunat sungguh-sungguh, nak cepat ya. Dah kita tak kena duduk buat sama gini, sama lambat lah. Jadi hak buat sekali-sekala buat sosok lagu tu. Tapi hak sama-sama lagu mana? Ambil daripada depan, pegang lagu ni. Ni hak antara yang masyhur. Yang masyhur dia ada beberapa cara sunnah. Cara masyhurnya, jari ibu duk bawah, jari yang bucu kali duk bawah juga. Jari apa? Jari anak, jari clicking duk bawah. 3 duduk atas. Jadi duk gini. Nampak tak? Cara pegang dia. Nak ayat cara pegang sunnah. Letak gini tepi sekali. Gigi tengah-tengah mula-mula dulu. Buh tengah gini, terus pergi ke tepi dulu. Ke kiri dulu. Ke kiri atas dulu, naik lalu tengah gini, mana bukan sesa lah, terus lalu ke kiri tepi bucu sekali, sekat-sekat boleh pergi, turun ke bawah, tarik ke bawah, mari tengah balik. Apa? Mari tengah semula, naik atas balik, pergi ke kanan pula sampai ujung, turun ke kiri, ke bawah kanan, baru dah tarik ke tengah semula. Macam nombor 8. Nampak tak? Gitu? Macam gitu. Faham tak? Tu cara sunnah pegang siwak. Tak sebi jatuh. Tak jatuh lah pegang gini. Tak jatuh. Nampak tak? Jadi gonyah lagu ni. Itu antara cara sunnah. Paling ke 3 kali kita lalu betapa sebelum sembahyang. 1, 2, 3. Sipai. Allahu Akbar sembahyang. Nampak tak? Okey. Tidak puas dengan hadis 2 saat ni, maka Imam Ghazali tambah lagi dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, berat besar kelebihan ni mari pula dengan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Sampai Rasulullah gerung, dia kata, apa sekiranya aku ni tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk bersugi setiap kali nak sembahyang. Kadang-kadang ramai juga asatizah, ustaz-ustaz, dia bila sebut bunyi laula an asyqa, hamba sekiranya tak nyusahlah, orang panggil bahasa orang beradab. Supaya orang nak panggil pakai gula lah. Wikat dah selekeh dah rumah. Hak jadi orang terketik training lah. Hak jadi ganah. Kita rumah kawan. Lekat tu ganah. Hak jadi brutal dah. Otai. Rumah aku. Wallah lekat dah. Tapi kalau hak jadi training, kalau ada peluang, ada masa sehat, tubuh badan, selekeh lah rumah hamba. Kalau tak, tidak tidak mengganggu lah. Kalau tak berat lah. Dia nak suruh pergi kan tak benar. Nak ada benar tak? Dan hukum menerima jemputan lagu mana sebenarnya? Hukum menerima jemputan ijma' kata wajib. Kecuali wajib tu jika kita mampu. Kalau kita tidak mampu, ada masalah dan sebagainya, cuma kena royak, maaf lah, tak nak pergi. Tak apa, sesat masalah. Tapi saja-saja tak segi, basuh aku malah pergi. Kawan ni jemput habis rindah, basuh aku, serabut aku pakai amal lagu tu, aku tak segi contoh begini-gini. Tu tak boleh.
Air sedak ada romoh lagi tak boleh. Wajib kena pergi orang panggil. Jadi begitu juga hadis ni. Katanya Rasulullah, kalulah aku ni tak berat ke umat aku kalau boleh kan nak suruhlah umat aku ni siwak sama sebelum daripada semaya. Belah. Rasulullah sampai belah hadis ni sebenarnya. Tapi ramai orang fikir ambil engel. Ayah, tak apa. Walah ambil kalau boleh. Dia tak boleh biar. Sebab apa? Ustaz tu yang gitu. Sebab dia sendiri pun tak gunalah mana. Dia tak faham lah mana. Mungkin tak tahu kelebihan banyak. Ramai juga orang tak tahu kelebihan. Dan ramai juga ulama yang tak kaji. Malam ni kita bedah baguan ni sekarang. Okey. Mari pula sana dia kata sekiranya tiap menyusul umat mana nak suruh bersiwak setiap kali sembahyang. Tak puas hati lagi bawa lagi dan sabdanya lagi. Umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuktaba alayya. Mari pula hadis lain. Aku selalu diperintahkan bersugi sehingga kan aku bimbang bersugi itu akan diwajibkan ke atasku. Sebab apa? Bila diwajibkan ke atasku, maka wajiblah ke atas umatku. Takut berat. Rasulullah ni dia terlalu berlemah lembut sangat, tak say. Dan satu berlemah lembut, yang kedua nak kepada mukhlisin lahuddin, nak kepada keikhlasan. Tak say umat dia buat dengan paksa. Tak say. Sebab kita takut sia-sia. Tu tujuan. Tapi kita kena faham bahasa isyarat baginda. Baginda kata kalau boleh aku nak suruh siwak sokmo sebelum sembahyang. Maksudnya mungkin siwak sokmo sebelum sembahyang. Gitu sebenarnya. Ambo ni kalau tak ulai-ulai semacam tak ingat juga. Jadi duk ngajar ada sebut-sebut semacam, jadi tak tinggal. Ada sokmo le poket jadi. Alhamdulillah. Dulu tak ingat pun. Duk belajar pun tak ingat. Begitu jugalah sayang-sayang ambo hak ngaji pondok sekali ambo pun. Jadi rugi. Jadi kelebihan bersiwak ni banyak. Dari segi pahala, dari segi redha Allah, dari segi hak tu, dari segi benda hak tak nampak. Redha Allah tak nampak depan mata. Kita pun rasa macam kalau hak ni hayati dia nak redha Allah. Setan tak nampak juga, setan benci. Lagu mana benci? Maka kadang-kadang orang kalau dengar kelebihan lain hak duduk pakar atau hak boleh pakar segera atas muka bumi, baru berasa minat. Gapa dia? Yang pertama amun ayat kelebihan yang amun buku lalu ni takut tak ingat. Yang pertama adalah kelebihan pertama, selain daripada cuci, selain daripada Allah redha, selain daripada pahala besar 70 kali ganda, dapat juga kelebihan bersiwak ni dengan caranya. Yang pertama kita ambil daripada mulut dulu. Nombor satu, hak ni hak mau ingat dulu dah. Nombor satu ialah boleh menguatkan gigi itu sendiri, menguatkan akar gigi. Nombor dua, boleh mengurangkan sakit gigi. Kalau orang sakit gigi, yang ingat waktu mengaji, jenis mudah sakit gigi ataupun sakit gigi semua, siwaklah banyak, insya-Allah kurang sakit gigi. Bukti dia, kalau kita sakit gigi mungkin kita gosok gigi kurang sikit sakit gosok gigi tu bersiwak lah tu. Cuma kita tak niat, tak dapat pahala. Kalau kita niat bersiwak, gigi pun hilang sakit dan juga jadi orang panggil bersih pun bersih dan dapat pahala. Okey. Dan memang bersiwak ni boleh mengurangkan sakit gigi. Yang seterusnya boleh mengubat segala organ-organ yang berada di wajah muka. Contoh macam hidung, mata. Mata apa dia? Boleh mengurangkan tahap rabun ataupun boleh menajamkan pemandangan mata. Lepas tu kelebihan dia lagi, boleh boleh melembutkan lidah. Tak ingat, boleh melembutkan lidah bagi orang hok tekak betul teh duk main ghairil maghbub macam duk main waladolin, duk main hak teh hak zaman tarikah. Amu kata apa tarikah duk baca waladolin. Amu teragi di tarikah, rupa-rupa cikgu tarikah pun ajar lagu tu sungguh. Cikgu tarikah ajar budak waladolin. Cikgu tarikah baca walada juga tu sebab budak baca walada. Pak kita kalau tak betul juga walada juga. Jadi hak kerah ni kadang-kadang tak boleh tukar. Lagu mana cara? Bersiwaklah.
Ada seorang hamba Allah di Ampang Kuala Lumpur lah, pergi kuliah di Ampang. Kuliah cakap luai lah. Luai. Jadi bila bercakap luai saat ni, habis kuliah semua, cerita Pak Siwak malam tu memang betul Pak Siwak sungguh-sungguh lah. Sudah dia mari jumpa, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, malam ni saya baru dapat jawapan, dia kata. Kecek luar lah. Nah, baru dapat jawapan, dia kata, sebenarnya saya ni, masalah saya ni, seorang makcik ni kata, saya ni selepas daripada pencen, saya pun pergi belajar lah dengan Tok Guru Quran. Belajar Tok Quran, dia kata, saya tak boleh sebut, dia kata, beberapa huruf Al-Quran, tak boleh sebut. Sehingga ke berbulan-bulan, bulan belajar, tak boleh sebut juga. Ihdinas syiratal mustaqim macam berkali lah. Tak tahu dia tak ayat huruf ke apa. Tak boleh sebut. Maka sekira bila tak boleh sebut tu, siapa dia kata tak boleh jumpa ustaz mana-mana minta buat air tawar. Tok guru tu sendiri buat air tawar, tok email buat air tawar, rumah dia buat air tawar. Sungguhnya dia ni siapa perikat tok guru Quran ni baru telitah lepas buat tawar berbuatan dah berapa geling air tawar. Last kali baru telitah lah, dia kata, Kak, gini Kak, terang Kak bersiwak, dia kata. Sebab antara kelebihan bersiwak, boleh melembutkan lidah, terang lah. Takut-takut rezeki boleh bersiwak, boleh lembut lidah. Maka dia berguna sungguh-sungguh, guna. Dia tunjuk siwak, kamu terkejut, kalah kita. Dia kata, siapa saya tinggal ada Ustaz, bulu gigi saya, hak dulu pakai saya tak guna lama. Bulu gigi tak guna, obat gigi tak guna, saya guna siwak ni, dia tunjuk. Allah, dia buka beg dia kalah, dia tunjuk siwak dia, kejut. Bulu siwak saja tu seci. Ni sungguh, jolok sungguh-sungguh ni. Heavy sungguh-sungguh. Ni, dia kata. Tapi satu hari tiba-tiba ustaz tu royak, Kak boleh sebut dah Kak. Dia tak perasan. Dia boleh sebut, selama tak boleh sebut ghairil maghbub macam boleh sebut dengan hasil asbab daripada bersiwak. Ini kisah benar. Dan benda paling nikmat sekali dia penjeri. Dia jeri. Benda yang paling nikmat sekali adalah benda yang kita tak tahu. Nak semaya khusyuk sangat susah. Kita pun maklum lah ke, susah nak semaya khusyuk. Baru jaga takbir, habis dah ni kening. Allah Akbar. Nampak kata timur dah Molek. Kening tak habis lagi sakit keruk ni. Keruk ni habis Allah. Habis ni muka reyuk muka. Bar tu kan nampak kata timur molek. Tu banyak berlaku. Dia kata, apa Ustaz? Saya rasa nikmat, dia kata, baru saya dapat jawapan malam ni. Saya tak tahu, tiba-tiba dia kata satu hari saya tengah semaya. Dia kata, saya tengah semaya satu hari. Ni kisah benar ni. Saya sedar, bagi salam Assalamualaikum tu, saya tengok kain, dia panggil apa? Orang panggil telekung kan. Kain telekung saya ni basah di dada saya. Ceruk basah. Dan bila basah saat ni, saya tengok atas, takut ada bocor apa. Tengok tak ada bocor atas. Air ekor tak duduk bawah ekor, tak ada ekor. Hai gapo ni? You tak tahu hari mari mana. Tak tahu mari mana, lah sekali pejama pipi dia. Lah, mari mata dia rupa-rupanya. Berjeruk ni, dia berjerit tengah semaya tanpa dia sedar. Maknanya tahap khusyuk dia seolah-olah tahap sahabat. Sahabat terlalu sakit kena panah, dia kata nak buat panah sakit, tunggu aku semaya 2 rakaat dulu. Tengah semaya membuat, nak ayatnya tak serah apa satu tengah semaya, terlalu khusyuk. Dekat saat ni merasai mungkin asbab daripada guna sewak sampah heavy sungguh-sungguh saat ni. Kita tengok macam nak suka, tapi dia guna sungguh-sungguh. Memang dia kata dia tak gosok diri, tak sungguh, tak gosok dah, tak beli dah fresh and white ke apa. Dia boleh khusyuk sembahyang. Sebab apa? Aku mikir, bila meroyak dia baru dapat jawapan. Sebab apa? Nombor 1, dapat redha Allah. Yang kedua, setan benci. Bila setan benci, setan tak ganggu. Bila setan tak ganggu, Allah pun sayang, sembahyang khusyuk. Sembahyang lebih tenang, khusyuk semaya. Itu antaranya. Dah kelebihan. Amo tanda lagi. Antaranya lagi, okey, melambatkan uban. Tapi kalau uban dah tak seluruhnya lah.
Doanya dia agak ustaz putih patolo dia kata. Melambatkan ubat. Okey, boleh membantu pendengaran kalau kata pendengaran bermasalah. Ini melibatkan saraf-saraf gigi ni, saraf yang ada hubung kait belakang. Okey. Dan kelebihan lagi hak mainnya boleh menajamkan akal fikiran. Kelebihan dia lagi antaranya boleh menguatkan akal fikiran. Orang nak ngapa, budak-budak sekolah tu sebab pelajar pondok disyurkan bersiwak. Sebab apa? Sebab kuat nak ngapa mata, nak ngapa kitab apa, disyurkan bersiwak, bukan suka-suka. Lepas tu antaranya lagi melancarkan tutur kata. Lembut lidah mana melancarkan tutur kata. Contohnya bila kata nak mengajar, contoh ataupun kita kalau cikgu kau contoh, siwaklah banyak, insya-Allah kita akan lancar tutur kata. Otak kita percergar dan lancar. Asbab daripada siwak sunnah, niat sunnah dan kelebihan daripada Allah beri kerana Allah redha, maka boleh lancarkan percakapan. Hamba penat letih, saat ni pun penat, letih, ngantuk, ni mata. Baru teringat siwak ada gonya-gonya sebentar. Alhamdulillah, duduk mengajar Allah Ta'ala beri lancar. Biasa kalau letih saat ni tak boleh lancar lagu ni, tak boleh lah, sekat-sekat mengajar. Asbab daripada siwak. Okey, ni hak amal tanda dah. Amal tanda tahun 2015, 2015. Kelebihan bersugi yang pertama pahala 2 rakaat dah, lebih daripada saat ni lah, lebih ber-70 rakaat dah, seperti 70 kali ganda lah. Okey, yang kedua di sinilah menyucikan mulut. Okey, yang ketiga diredai Allah. Yang keempat memutihkan gigi. Gigi pun dapat putih. Lepas tu yang kelima membaikkan pernafasan. Baik pernafasan. Bagi orang yang ada masalah lelah dan sebagainya, nafas sepuk ke apa, guna siwak, insya-Allah boleh membantu. Lepas tu menyamakan tulang. Ni ulama kaji ni. Amu tak tahu lah menyamakan tulang lagu mana wallahu alam. Yang amu tulis ya. Sebab dia kata menyamakan tulang belakang. Ni kan bagi tak logik belakang ni, tapi ulama kaji. Nak tulis, tak percaya pun tak apa, nak percaya pun tak apa. Ikutlah. Enggak ulama kaji. Bukan kata ada, ni hak ulama kaji. Nombor 7, menguatkan gusi. Nama sebut dah lah. Okey, menguatkan gusi, gigi semualah. Nombor 8, melambatkan uban. Sebut dah ni. Okey, membersihkan akal. Membersihkan akal bermaksudnya adalah menguatkan akal. Menguatkan akal. Lepas tu, nombor 10, berganda-ganda pahala. Dah sana ni lebih kurang je. Okey, nombor 11, memudahkan. Ni ulama kaji juga ni. Memudahkan keluar roh. Ni paling antara benda paling besar. Memudahkan keluar roh. Nombor 12, mengingatkan ataupun memudahkan akan mengucap ketika nak mati. 2 kalimah syahadah. Ni paling, ni mungkin ada kaitan dengan hak setan ni. Setan dah tak suka, Allah redha. Situ belakang ulama kaji-kaji boleh memudahkan mengucap 2 kalimah syahadah. Ini adalah hasil kajian ulama. Kita tulislah. Moga-moga kita dapat mengucap 2 kalimah. Itu antara bukti yang bagus untuk diri kita. Molek yang kita nak sangat-sangat adalah mengucap 2 kalimah syahadah ketika nak mati. Atau paling kita nak sekali lah. Tanda orang Islam dan tanda masuk syurga, insya-Allah. Nombor 13, murah rezeki. Ini juga ulama kaji. Murah rezeki. Mungkin sebab kaitannya Allah redha. Nombor 13, 13 dah murah rezeki. Nombor 14, menyembuhkan sakit kepala. Orang sakit kepala, insya-Allah siwak insya-Allah boleh mengurangkan sakit kepala. Dan nombor 15, mencerahkan mata. Saat ni gabung saat ni. Mana mencerahkan mata. Bagi orang yang rasa mata makin tak molek, saraf ko, benda-benda yang melibatkan saraf, sangat bagus bersiwak. Okey, bila sebut bersiwak ni, satu benda lagi. Satu orang kata guna kayu mana-mana pun boleh. Dan yang kedua,
Kalau sekiranya contoh malam ni selalu nak buat, siwak tak ada ni, dah mari makan tikus belaka dah. Hak kolak ija, kolak gamak tambun dah. Nah, lagu mana nak selalu malam ni? Cara dia adalah boleh juga ulama kata menggunakan cerpen kain. Cerpen kain pun boleh, tapi kena niat bersiwak lah. Asalkan cerpen kain tu tidak licin, kasar lah. Biasa kain ada juga licin lah, tapi dia nak kain kasar. Biasa kain licin ni atas yang licin, alik belakang tak licin, maka boleh guna. Buat kobek ke belakang gini kan, buat gigi geli ustaz. Lepas tu tahik gigi, tahik ni ustaz, boleh sah mayat kau. Ada juga orang tanya tak? Tak ada masalah, sebab tahik gigi tu bukan hanya nama sahaja dipanggil tahik, tetapi dia bukan tahik. Dia macam sepengil laki sahaja. Sepengil laki baju labak ke apa, hitam ke mana pun, bukan haji, tak ada masalah. Gigi pun sama. Kecuali kita buat serupa dengan kita makan kacang putih, kita buat tahi kambing buat sebuah kacang putih. Itu tak boleh kan. Tahi kambingnya kerah sikit. Orang kata ubat sakit kepala, makan kerong. Ada contoh lah ni. Ataupun kita makan benda-benda yang sup bernajis, kalau na'udzubillah contoh, maka gigi kita sana kalau ada tak, kita ronyok memang najis lah. Jadi tak usah gelilah gigi sendiri. Cuma antara satu lagi kelebihan yang ulama kaji adalah dalam kitab ni juga, cuma tak tulis situ, ada dalam nanti jumpa esok lah. Ketika bersiwak, dia akan keluar buih. Sedikit buih. Hal ni kadang-kadang boleh menggelikan. Minta maaf kalau ada orang dakwah, kadang-kadang orang dakwah yang menyebabkan ramai juga orang tengok rasa geli. Sebenarnya bukan salah dia, cuma silap dia tak tahu. Betul dah dia bersiwak tu dapat pahala dah sebagai betul dah. Cuma pertama dia tak jaga kebersihan dari segi mungkinlah dolah jubah tu putih tu kuning dah. Kuat iktikaf masjid bagus. Tapi kuning jubah tu siapa kau dah. Lepas tu neting dah. Apa ni kedut tu neting dah baju tu. Jadi tak comel pada imej Islam. Sedangkan Allahu Jamil yuhibbul jamal. Rasulullah pun suka kepada bau-bauan, kena pakai perfume, kena pakai minyak atar, asalkan halal lah. Tak. Lepas tu siwak ni pula lepas dia buih sampai jebok dah. Memang jebok je kering dah. Jubah putih, boleh poket pun, boleh poket bakar ni, poket ni bakar ni bekas air liu. Tobik buih atas poket, lekat di poket contoh. Lepas jadi bakar kuning jadi nampak lama. Orang pun tengok geli. Apa royak ni benda ada ni, benda pernah berlaku. Nak royaknya pertama sekali adalah dia tak tahu sebenarnya selepas daripada bersiwak, lebih daripada air liu ataupun ada buih sikit saat ni, isap telai air liu. Geli lah ustaz. Geli apa air liu kita, bukan dia orang lain. Kecuali lah kita pinjam siwak lemo. Pinjam betul. Kalau nak pahala besar kata biar ada pun. Jadi jangan Nabi tak apa mana dah. Apa tak beri. Ada. Hak orang lain cerita lah geli. Hak kita sendiri pun isap telai. Ulama kaji siapa yang telai air liu selepas daripada bersiwak boleh menjadi ubat kepada usus. Jadi masa duduk dulu nego produk macam-macam dia dulu masa duduk belajar sains-sains doktor, orang-orang pakar bahagian herbal ke apa, sebutlah benda ni, maka seorang doktor tu royak, dia kata mungkin ustaz, dia kata sebab bila air, dia kata siwak ni sendiri dia ada, saya pun tak tahu, dia kata kelebihan apa, tetapi dia ke kayu dia kata ada air bang lain sikit, air dia air masing-masing sikit, kayu siwak siapa dia pernah guna kan. Jadi bila dia bersiwak tu, bila campur air liu dan geseran dia saat ni tu, air liu ni bila berlaku geseran, dia boleh mengeluarkan enzim. Dia kata enzim ni memang tidak syok lagi, bagus untuk usus, untuk pencernaan, untuk masalah kanser usus dan sebagainya, bagus. Jadi nak royak janganlah royak ke orang hak saat ni hak kata buah dan poket jebok sampai bakar jubah-jubah tu, royak dia telai air liu, bagus cuci jubah dia. Apa dia kita juga takut ada bakar, tak ada, jubah pun tak ada, alhamdulillah. Maaf malam ni ustaz geli kecek harga ni. Tapi mengoyak dia benda bak pahala, bak kelebihan dan ramai orang tak faham. Rugi dah.
Amo bila kecek bab siwak ni, orang mitok. Amo rasanya dah dekat 10 tahun. Tak apa, dekat-dekat. Ada 10 tahun. Sekat orang pun yang ngajar. Orang pun yang mengajar, amo pun mengajar juga. Ialah 10 tahun. Orang pun yang mengajar UiTM Aceh, amo pun start mengajar masjid-masjid. Sebelum tu ngajar belai-belai lah, jemput tak tetap lah. Jadi setiap kali amo cerita bab siwak, daripada dulu lagi orang akan tanya, ustaz nak pergi beli payah, tak ada Jaafar Awah, dia kata. Jaafar Awah tak ada tempat dia kata. Kalau amo masuk sampai ke Felda tu, besuk ko nu ala kostiu contoh. Jadi ustaz jual lah ustaz. Jadi persoalan ni lah lama amo duk mikir nak bawa tak jadi semacam lama. Akhir sekali masjid pada Pok Ahmad, amo kuliah Jumaat dah 2 bulan lepas. Jom mari 1000 anak buah bawa kurma. Kurma ada lah, kita pondok terkenal ada buat jualan amal kurma. Ada tak kata tu pun ada. Kurma ajwa. Untuk nak puasa-puasa dekat dah ni, ajwa murah ada tak kata. Kurma ajwa pun ada. Jadi mari terima. Nak beli siwak. Siwak tak ada. Kata ustaz mengajar bab siwak, patut tak ada jual. Nak guna-guna. Tak kena patuh batai-batai. Dan lepas daripada tu amo mikir itu oleh kena ada ni. Amo pun carilah. Cari-cari spare dulu kereta semacam. Jadi mula-mulanya amo jual. Amo jual malah nak nyucu amo buat mudah-mudah. 10 riyal 2 batai amo kata. Malah nyucu. Tapi tu pun amo hak ada sarung. Ada tak ada contoh. Dia macam peng. Ada orang geli orang takut orang geli tak apa, dia ada pel lah ni. Bubuh ada peng, bubuh poket. Dia ada sarung. Hak sarung tu so, lepas tu ada so lagi hak tak ada sarung so. 10 riyal mula-mula. Jadi barunya mesti ngajar mana mikir dia. Beres dah ni. Nanti ambil asal dia Muhammad. Seikhlas hati. Nak ambil 5 yasa ko, nak ambil 10 riyal ko, nak ambil sebatas 10 riyal ikutlah. 3 riyal ko ikutlah. Ada sikit lagi lah kata. Kalau nak pergi panggil pembantu amo pani, ada sikit lagi. Kalau mana nak kayu siwak. Tapi syarat kena guna. Bayar ikut ada sahaja. Ikut ikhlas. Tak ada masalah. Syarat gunalah, jangan tak guna dah. Cara dia mudahnya. Bila kata kita buka kulit dia tepi biar lebih ke setengah inci, buka sikit dengan pisau ke atau dengan gigi pun boleh. Tekekah sikit lah. Kita pun pusing gitu, tarik, cabut kulit dia tu. Lepas tu dia batai ada kita kekah sikit. Kekah musing sikit, dia automatik dia apa? Dia macam batai-batai dia tu dia jadi macam kesok-kesok, jadi lembut. Boleh boleh guna. Biasa lagu tu lah. Siapa-siapa nak ada tak kata. Mana ada lah. Mana ada. Jadi nak kalau katalah ada rumah atas mari hak kata debu katu dia naik rupuk tu, balik mesin rupuk tu. Ambil cuci, boleh guna, tak ada masalah dah. Insya-Allah. Rugi kalau tak siapa-siapa tak bersih insya-Allah. Jadi pada malam ni yang merasa pada setakat itulah sebabnya kitab ni jauh taufik amo kira pakai baca hak sani je. Baca hak bab siwak sani je, amo tak boleh baca soalan lah sebab kita masa lewat dah. Masa lewat dah. Jadi kita tak bacalah. Kau nak baca soalan juga? Tak apa, tak payah dah. Amo tak ada gapo. Amo 10 gapo. Tapi kalau baca soalan tak beza mana ambil syarat dah. Ambil berkat soalan ya. Okey, sesalah kitab Bidayatul Hidayah, besar dulu. Berapa lagi boleh? Tak ingat. Satu apa tu lagi tak ingat. 1 boleh 2. Masjid Jauhar Kuala Kerai. Okey. Okey. Kita baca fiqh sikit dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Oleh kerana kita baca dah Fatihah saat ni gapo hadiah belakang tu, kalau kita tak baca macam sepunya tak kenalah, bacalah sikit
Okey, dibawa soalan bab solat lagi, tetapi solat bermula, baru start bermula solat. Baru ni kita cerita macam-macam dah lah. Apa hukum ni fardu ke 5 waktu sehari semalam, bab hukum solat 17 rakaat. Kita buat dah bab tu. Mari pula soalan bab Nabi lain pula. Ni untuk makluman kita lah sekali lalu lah. Adakah solat tersebut, iaitu solat 5 waktu lah, difardukan juga kepada umat Nabi terdahulu? Sebab bila kita ni nak masuk musim Isra' dan Mi'raj, kita pun tahu satu-satunya ibadah yang Rasulullah SAW dapat direct dengan Allah adalah solat, ialah ibadah solat. Ibadat lain-lain semua melalui malaikat. Solat direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjumpa secara langsung. Maka diberitahu kewajipan bersolat ni, iaitu daripada 50 rakaat 50 kali sehari diturunkan kepada 5 kali sehari. Okey, dalam 5 kali sehari pula, adakah umat Nabi terdahulu pun solat seperti kita juga? Ni untuk makluman kita. Jadi jawapan dia betul, memang difardukan juga, cuma tidak sama dengan kita. Difardukan juga solat yang tersebut, iaitu 5 waktu sani, pada Nabi-Nabi terdahulu, tetapi dengan diberi ikut solat-solat tertentu. Okey, contohnya solat subuh. Contoh, solat subuh hanya ditentukan kepada Nabi Adam. Nabi Adam sembahyang subuh je. Zuhur, Maghrib, Isyak tak ada. Subuh sahaja. Jadi itu saja ketika disyariatkan ketika zaman Nabi Adam. Subuh. Selagi masa lepas Nabi Adam, Nabi lain-lain mari lagi, selagi tidak diturunkan, diubah syariat, maka dikekalkan solat subuh situlah dulu. Okey. Dan seterusnya solat zuhur pula, sampai Nabi Daud barulah adanya solat zuhur pula. Maka tukar, subuh tak payah buat, maka kena semayang zuhur pula. Daripada 2 rakaat start mula-mula, maka kena semayang 4 rakaat pula zuhur. 4 rakaat sehari, tu sahaja. Cuma kaedah lagu mana berapa kali aku tak pastilah. Cuma dalam kitab hanya bagi tahu zuhur. Mungkin zuhur berapa kali kau, Allah alam dah. Okey. Seterusnya Nabi Daud zuhur, lepas tu asar pula Nabi Sulaiman. Sampai tanya Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman masih lagi dikekalkan zuhur lagi. Sampailah Nabi Sulaiman, maka diberikan fardu asar. Nabi Sulaiman sembahyang asar sahaja. Dan Maghrib, dan cuma ada juga ulama kata bukan asar saja, dia diberi daripada subuh, zuhur, asar, 3 tu. Ada ulama kata asar saja, ada ulama kata subuh pun kena sembahyang juga, sebab daripada Nabi Adam jadi macam tambah. Sampai Nabi Daud tambah zuhur pula, mana sembahyang subuh dengan zuhur. Sampai asar pula subuh, zuhur, asar. Lagu tu Nabi Sulaiman. Jadi ada khilaf. Ada kata ulama kata sembahyang asar saja pun ada, ataupun kena sembahyang 3-3. Okey, Maghrib pula diberi kepada Nabi Yaqub. Tapi jumhur mengatakan, kebanyakan ulama setuju 1 waktu sahaja, iaitu macam ni lah. Maghrib Nabi Yaqub, dan Isyak pula Nabi Yunus. Isyak Nabi Yunus. Maka hanya sahaja Rasulullah SAW, iaitu umat kita sebagai umatnya, maka diberikan kelima-lima waktu. Tetapi dia semaya zuhur saat ni berapa rakaat, wallahu alam bissawab. Kiamat pun tak pasti dah. Okey, ke atas siapakah difardukan solat 5 waktu yang tersebut itu? 5 waktu difardukan solat 5 waktu itu ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf, yakni iaitu orang yang baligh, yang berakal, laki-laki dan perempuan, dan khunsa. Bila sebut khunsa lagi pula yang suci. Kedua-dua semuanya, ketiga-tiga ni suci. 3 difardukan. Lelaki, perempuan dan khunsa. Khunsa ni pula ada 3 jenis. Khunsa ni 3 jenis. Yang pertama, betul-betul khunsa yang mempunyai alat kelaminnya 2 alat kelamin, kedua-duanya berfungsi.
Bagi khunsa yang dua-dua alat kelamin berfungsi, maka dia boleh semaya ketika contoh semaya zuhur, semaya ala orang puai pakai kain kain telekung. Maka selepas daripada tu mari pula asal mari semaya belah lelaki pula. Nah, biar akak tangan lembut pun Allahu Akbar contohnya lah. Tapi sebab alat kelamin dia berfungsi dua-dua, maka dia boleh semaya lelaki pula. Situ duduk dah. Khunsa ni ada 3 dah. Okey, ada pun yang nampak macam lelaki contoh. Ataupun dia macam tegah, macam kerah macam lelaki lah. Tetapi alat kelamin dia ada 2. Khunsa ni maksud ada alat kelamin 2. Tetapi yang berfungsinya adalah kelamin perempuan, faraj yang berfungsi. Maka dia kena semaya lagi puai sahaja, tak boleh semaya lagi lelaki. Tu timbul kan, dia Mekah pakai kain kan, tak tahu jantai puai. Tu jawab sendirilah. Kalaulah dia tu dua-dua berfungsi, kalau memang dia ada 2 alat kelamin. Masalah kita ni alat kelamin jarang hok berlaku 2 ni, jarang. Kebanyakan kesar je. Ada molek-molek hak super pak mak, sama hak super pak mak lah. Tapi molek-molek duk main ni. Lembut dah. Jadi tu, jadi kumpul lah bapak dia. Ada tim LGBT. Ni karut dosa. Tapi kalau memang hak lembut sendiri dah asal dah lembut dah gitu, tetapi alat kelamin dia, contoh berfungsi sebelah lelaki. Walaupun lembut lagu mana pun dia kena semaya sebelah lelaki. Okey. Suci. Maka tidak wajib menunaikan solat yang tersebut, iaitu ketiga-tiga tadi, lelaki, perempuan dan juga khunsa, tersebut itu kata orang yang kafir asli. Orang kafir asli tak wajib lah. Yang keduanya kanak-kanak. Yang ketiganya ialah orang gila. Yang keempat orang pitam, iaitu yakni yang pitam dalam keadaan waktu solat hingga akhir waktu solat. Mana sekurang-kurangnya masuk waktu solat. Dia tak ada nak semaya sampai lepas waktu solat, maka pitam saat ni tidak wajib semaya ke atas dia dah. Sebab dia pitam sungguh lah. Kecuali dia bukan pitam sungguh, ataupun dia mabuk air ketum contoh, kena qada sebab dia cari. Tapi kalau memang dia jadi gila sungguh, contoh, ataupun dia pitam sungguh, maka tidak wajib qada. Dan orang mabuk yang tidak disengajakan, juga tidak wajib qada. Sebut dah ni. Dan orang mabuk yang tidak disengajakan seperti tersalah makan ubat ataupun lain-lain, salah makan ubat ke apa semua, pitam, maka tak khabar ke pesek ke dan sebagainya, pitam dulu lah, maka tak wajib qada, tak wajib semaya ke atas dia. Dan tidak wajib juga ke atas orang haid dan nifas, orang puai. Dan tidak wajib juga, dia kata tidak diwajibkan qada ke atas mereka yang tersebut tadi. Bahkan wajib qada ke atas orang yang murtad dan orang yang mabuk dengan sengaja. Murtad ni dia sedar, mabuk dengan sengaja, dia yang mencari sakit, mencari pasal, dia yang minum ketum, dia yang minum ganja. Orang kata lah minum ketum tak sapa kau ile warah molek-molek jadi sihat dah. Betul lah, sebab dia adalah herba. Baja ganja pun herba juga. Tak sapa kau pening. Yang pening lagu mana? Duk capur benda lain. Maka dia cari penyakit lah. Capur buat batuk ke, capur apa-apa contoh. Selagi dia tidak hilang akal, tidak selagi dia waras, maka dia tidak dikira mabuk, maka dia seperti biasa, boleh semaya, tak ada apa-apa. Tapi kalau pergi kuda contoh pun tak khabar lalu mata-mata pun nak maka tidak wajib qada daripada dia. Tidak wajib qada pula. Kena qada kalau dia yang makan. Wajib qada. Murtad pun sama, kena qada. Okey, soalan akhir ada baca lah. Adakah dibolehkan bunuh ke atas orang yang mengingkari akan kewajipan solat fardu? Sudah.
Satu-satunya ibadah di dunia hari ni kita ni umat Nabi Muhammad, dah kalau curi kat tangan, dah kalau zina, arak ke, semua ada hukum yang kita semua dah sebut dah lah. Hotel dan sebagainya, rejam dan sebagainya contoh. Tapi orang tak sebut bab undang hukum orang tak semaya dengan mengingkari, ingkar terus. Saja dia tahu semaya wajib tapi dia ingkar semaya. Lama dah mula tanya. Orang tak sebut. Jadi alah bisa tegar biasa. Zaman tok kenali dulu, kalulah batah ke apa orang panggil? Batah padi dah dilalui oleh orang yang tak semaya. Tok kenali suruh bakar. Wakah orang tak semaya duduk, dia kata bakar wakah tu. Dah banyak lagi peristiwa-peristiwa melibatkan orang tak semaya ni. Sebab apa? Besarnya dosa orang tak semaya. Besar-besar dosa orang curi, besar dosa orang tak semaya lagi. Allah mu ni, jangan curi mu ni gini-gini. Dah maya pun dah. Boleh kira lagi tak maya pun. Apa nak curi? Jangan curi. Jadi curi dengan semaya tu, jadi kau besar curi lagi. Besar semaya lagi daripada curi dah sebenarnya. Dengan zina, orang semaya lebih besar lagi. Hukum, kemudian hukum ini ni. Dibenarkan bunuh ke atas orang Islam yang mukallaf, lagi pula yang suci sebagai bunuh had. Hukum ini bunuh sebenarnya. Sebenarnya hukum tinggal semaya secara sengaja adalah hukuman bunuh dengan hadnya, dengan memotong tengkuknya. Ni hukum yang sebenar. Besar ayat. Tapi bukanlah kita kena tengok orang tak semai pergi bawa pergi parai kau jangan. Bukan kita je buat kerja. Jangan buat kerja lagi tu. Lama dia kata, hamba dengar Ustaz Apis mengajar pagi ni boleh pacul kepala orang tak semaya. Hamba tengok ramal bocor orang tak semaya dia melepak. Hamba bawa parai kau pergi kata. Jangan masuk lokak saya saja. Tak bukan kerja kita. Kerja kita mana? Siapa kerja dia? Okey, depan ni dia ayat. Jika ia mengeluarkannya, iaitu solat yang difardukan saat ni, hal keadaannya sengaja. Okey, hukumnya bunuh saat ni sekiranya dia tahu bahawa semaya ni wajib tapi dia saja tak saya buat. Tahu benda wajib, tahu. Patut tak semaya. Malah ayam aja. Dia mau Islam gitu. Islam kawan. Pada tak semaya. Basuh aja. Ni. Jenis lagu tu hukumnya dia sebenarnya kena kerak tekuk. Tapi siapa dia kata? Dengan sengaja daripada waktu jamak baginya, iaitu waktu zuhur dan asar contoh. Waktu maghrib dan isyak contoh. Jangan melebihi lah. Okey, makna maksudnya waktu jamak ni, waktu kedua tidak boleh melepasi. Kalau kata zuhur kan, asar, habis waktu asar, maka dia sengaja dah, maka situlah hukumnya sebenarnya. Boleh hukum dah. Tetapi bukan kita lah. Nanti tunggu dulu. Tak habis lagi dah. Sengaja baginya iaitu waktu zuhur asar. Okey. Manakala subuh pula setelah naik matahari, maka dikira salah. Okey, sekalipun meninggalkan kerana malas ataupun serta i'tiqad wajibnya, dia malas. I'tiqad wajib, dia tahu wajib. Jika tidak mahu taubat setelah disuruh taubat, maka boleh dibunuh akan dia. Maknanya kena suruh dulu. Orang yang nak hukum tu kena pergi nasihat dulu. Demo kalau demo tak semai juga, demo kena hukum bunuh ni. Kawan tak kira, kawan malah cara malah maya kawan. 3 kali kena amaran ke dia. Nanti tak habis lagi. Okey. Disuruh taubat tak saya buat juga, maka boleh dibunuh akan dia dan tidak dibunuh balas mereka yang membunuhnya, iaitu orang yang diarahkan membunuh, petugaslah. Okey, dikehendaki mereka yang membunuhnya ialah pihak kerajaan.
Jadi janganlah kita dengar malam ni kita takir, malam buka parai bawa apa ni celah-celah dapur tu waktu tobik kita takir. Mana be? Yang kita nak pergi jihad malam ni, nak pergi cari orang yang tak semaya, tak tahu apa je nak pergi katuk. Janganlah. Jadi pihak kerajaan yang wajib diisyaratkan kerja kalau learning kat PM 10 lah. Kena nampak sangat nak jadi PM boleh nampak nak tapi ingat tanggungjawab besar. Antaranya ni orang tak semaya dia yang kena yang daripada arahan dia ni bawah polis kena pergi pegang, kena boleh sumbak lejik, kena penasihat atas ustaz, kena ajar tak setuju juga. 3 kali tak setuju, kali ketiga tak setuju juga boleh pacung. Tetapi kalau sekiranya yang ketiga saat ni ada gagal dulu tak ada lagi dan dibunuh akan dia kerana kufur. Jika ia meninggalkan hal keadaan mengingkari akan kewajipan solat fardu, maka haram memandikannya. Haram mandi dia haram sebab dia jadi kafir dah sebenarnya. Kafir kufur tu kafir lah sebenarnya. Haram memandikan dia dan sembahyang ke atasnya pun haram, dan menanamkannya di perkuburan orang-orang Islam pun haram. Kita relax tak semaya tanam molek-molek apa lebih kubur dah. Kubur tu kubur ni kubur Islam molek. Besarnya orang tak semaya. Jadi kena beringat, kena balik royak kaum anak-anak kita, cucu-cucu kita kena beringat, kena royak jira-jira kita, hukumnya dia berat sebenarnya. Jadi janganlah, jangan tinggal. Hak mana ada tertinggal pun kena qada. Walaupun 10 tahun lepas, walaupun 20 tahun lepas, wajib qada. Wajib qada. Selagi tak qada, selagi itulah dipikul dosa. Okey. Disuruh saat ni sebanyak 3 kali dah. Takut ada, tak ada dah. Jadi 3 kali lagu mana? Kali pertama royak dah, tak sah juga. Kali kedua tak sah juga, royak. Kali ketiga ni ustaz mari royak ni, ustaz ni wakil je. Lepas ni ada orang ada mari pacung. Kalau tak semaya juga, maka orang macam nak mari pacung awak kena semaya. Dia pun mari mikir semaya biasa-biasa gitu je. Semaya, kamu tak pandai pernah main lama dah tak maya ni. Contohnya, tak apa asal dia maya ya. Maya tu apa? Maya tahu asal azhar 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lagu ni. Lagu tu. Contoh. Dia pun buat secara zahir. Buat secara zahir, secara syariat. Maksudnya zahir. Allahu Akbar. Kita tengok pandangan pada mata zahir. Hak dia nak menghukum sana. Dia pun tengok dah. Dia semaya, rokok. Biar tak baca, tak tahu baca gapo pun, malah legak mulut dah. Tak dengar pun. Maka gugurlah hukuman sana. Mana tidak wajib dah KJL sesat, tak dosa dah KJL. Tapi kalau kata buat tak tahu, maka berdosa. Tu hukumnya dia sebenar. Maknanya kalau dia buat walaupun dia tipu lagu mana pun, ambil ismaya pun tipu contoh, tetapi hukumnya tak wajib dah pacung kepada tekuk dia. Tu syariat dia. Okey, setakat tu dululah. Kita pelewat benar dah. 1, 2, 23 Okey, insyaAllah. Kalau ada soalan lain kali boleh tulislah. Mari atas depan. Hamba tak ada soalan malam ni, jadi kita pun panjang sikit lah. Jadi mana nak kita ada lagi kitab bidayah lah. Dan nak kurma pun ada di kereta. Boleh pergi ke kereta lepas ni. Nak baju siwak pun ada kat kereta lepas ni dah. Lepas tu siapa yang nak nak infak secara orang panggil istiqamah, setiap 2 minggu sekali mau mari bawa tabung, nak infak pada pondok tu kenali untuk pembangunan zakat ataupun nak wakaf, ada mau bawa macam biasalah depan tabir orang kuat insya-Allah. Jadi setakat itu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelebihan diri hamba sendiri. Hamba mohon maaf kerana ambil masa yang panjang sikit pada malam ni. Ulah bersiwak tu panjang insya-Allah. Ada rezeki kita akan jumpa lagi. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.